Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aku harap korang sihat, sentiasa sihat walafiat di samping keluarga dan sahabat tercinta. Okey, sebenarnya aku terdetik nak buat video kali ni sebab aku rasa macam mana nak cakap, progression aku dalam hidup ni macam mendata macam tu je. Kalau nak ikutkan aku ni jenis yang macam mana cakap, aku jenis yang kalau happy sangat, kalau sedih sangat. Bipolar tu sakit yang mood swing lah. Macam kalau happy, kalau sedih, kalau marah, dia tak ada tengah-tengah. And then sampailah tahap aku manic teruk sampai aku mengamuk dekat masjid, sampai aku mengamuk dekat ward hospital. And then aku didiagnosis oleh doktor ada bipolar. So aku makan ubat. Doktor suruh aku makan ubat kan. So bila aku makan ubat tu, dia menyebabkan aku jadi macam, side effect ubat tu menyebabkan dia slow down kan aku punya pemikiran tau. So dia macam buatkan aku hidup mendata lah. Dia nak buatkan aku tak terlampau macam atas sangat atau bawah sangat. Dia bagi aku tengah-tengah. Tapi bila dah tengah-tengah tu, dia mendata macam tu je lah. Macam life aku macam tak ada apa yang orang kata ni sangat lah. Okay, apa yang aku nak cerita, sebenarnya sekarang aku jadi cikgu taska dekat depan sekolah lama aku dulu, dekat SMK Bukit Aman Putra. Nama taska tu Taska Super Cemerlang. Setakat ni baru seminggu aku kerja kat situ. Okey lah kerja kat situ. Aku harap sangat supaya aku boleh bertahan kat situ lama lah. Tak kisahlah walau apa terjadi pun, tolonglah Syahidah, tolonglah bertahan kat situ. Sebab aku dah tak mahu, macam tak larat lah nak berhenti kerja. Berhenti. Rasa macam bila aku cakap dekat kawan aku yang Fuza kan, Fuza cakap, stay lah Syida, janganlah kerja berhenti. Nanti macam tak ada growth, tak ada improvement. So aku dengarlah nasihat dia, aku stay, aku cuba. Tapi hari ni aku tak kerja sebab aku sakit perut. Malam tadi aku muntah. Banyak sangat angin kan. Tak tahulah aku ni kategori angin sebab angin GERD ke gastrik ke, aku tak ada gastrik. GERD tu macam pada ulu hati aku tak pedih. Lepas tu macam aku perasan macam aku pernah buat x-ray lah. X-ray tu bila buat x-ray kat perut aku macam keras tau. Sebab ada najis yang ketul-ketul, dia melekat dekat dinding perut. So sebab makan ubat yang aku cakap tadi tu lah, ubat bipolar. Nama ubat tu Epilim dengan Olanzapine. So macam tu lah. Ya, aku rasa macam aku nak cerita lah pengalaman aku. Tak apalah, nak cerita ke. Aku pun ingat-ingat lupa macam mana waktu tahun 2015 yang aku start sakit manic tu. 2015 selang 2 tahun. Lepas tu 2017, lepas tu 2019. Lepas tu patutnya 2021 aku kena, tapi tak kena. Tak datang manic tu sebab aku makan ubat. And then tahun ni 2023 kan, selang 2 tahun. Lepas 2021, 2023 aku mula datang balik tau. Tapi aku macam still boleh, aku tak boleh kontrol benda tu. Tapi tak teruk. Dia tak teruk sebab aku makan ubat. So aku macam, kenapa datang balik manic ni even aku makan ubat? Ke memang aku macam tu, ataupun memang aku ada gangguan mistik juga. Macam otak aku ni tak berapa nak stabil. Jadi sebenarnya aku perlu bercakap dan bagi tahu apa yang ada dalam kepala otak aku ni. Tapi disebabkan pemikiran aku ni terlampau berbeza daripada orang lain, dan aku rasa macam apa yang aku cakap orang tak ikut bahasa aku. Macam aku je yang ikut bahasa orang. Faham tak? Macam aku jenis nak fit in dengan orang.
Dan aku cuba macam communicate macam dia orang. Tapi orang tak pernah nak communicate macam aku. Melainkan kalau ada certain orang lah. And aku appreciate gila lah orang yang cuba berbahasa macam language aku. Faham tak? Macam kadang kita je yang struggle and make an effort to adapt to every single person. Tapi orang tak cuba. Maybe orang cuba tapi orang susah. Sebab kita pun complicated. Yes lah, complicated kan. Perempuan satu hal, jadi INFJ pun satu hal. Okay, sekarang okay, sekarang dah berapa Ramadan 15 ke 16? 16 lah tak silap aku, 16. Malam ni 16 Ramadan. Cepat je kan masa berlalu. Aku rasa macam baru je masuk satu Ramadan. Ni dah pertengahan bulan Ramadan. Dan aku plan aku nak pergi macam dulu aku nak pergi masjid hopping. Aku nak pergi Masjid Putrajaya. Aku nak pergi Masjid Besi, Masjid Putra, Masjid Wilayah, Masjid Shah Alam. Aku nak qiyam dekat sana. Dan ya Allah, aku betul-betul nak hargai kedatangan Ramadan tahun ni. Sebab aku rasa minggu pertama Ramadan aku macam lalai sikit banyak sebab aku tak betul-betul khusyuk dalam solat. Aku tak baca Quran sebanyak yang mungkin. Aku baca tapi 2 page macam tu je lepas maghrib. Dia kan kalau boleh aku nak grab peluang yang ada di bulan Ramadan ni. Sebab Allah dah janjikan bulan Ramadan ni banyak ganjaran dia kan. And yang paling penting sekali, ada malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kita tak tahu di malam yang mana kan. That's why Allah rahsiakan supaya kita sentiasa istiqamah beribadah tanpa memilih waktunya. Maksudnya kalau kita dah tahu, contoh kalau kita dah tahu malam Lailatul Qadar tu katakan 27 Ramadan, kita akan fokus 27 Ramadan je lah. Kita macam ibadah power gila kan. Tapi katakan kalau Allah rahsiakan, kita akan straight je kita beribadah tu macam kita tak tahu. And then kita beribadah lah sepanjang 10 malam terakhir tu sama banyak kita punya effort ibadah kita tu. That's why apa yang Allah dah tentukan tu ada hikmahnya, ada ganjarannya, ada kelebihannya. So kita grab peluang tu. And sweet kan, malam Lailatul Qadar tu macam nak kita cari dia menyorok-nyorok kan kita. So kita cubalah usaha untuk cari Lailatul Qadar tu. Lagipun MRT dah siap, MRT ke Putrajaya. Aku plan nak naik MRT. Tapi bila aku tengok kalau naik MRT daripada Sungai Buloh nak ke Putrajaya dalam nak dekat 2 jam. And then daripada MRT Putrajaya nak kena jalan kaki 40 minit. Lepas tu nak kena naik Grab. So memang tak lah kan nak naik MRT. So aku prefer naik kereta je. Naik kereta. So yeah, hopefully kita dapat capai malam Lailatul Qadar tahun ni. Amin. Dan perbanyakkan baca doa. Apa doa tu? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Maksudnya ya Allah, aku memohon ampunan daripada-Mu dan ampunilah aku. Sebab kalau kita niat, ya Allah, aku betul-betul nak dapatkan pahala di bulan Ramadan ni, dan Allah akan hapuskan semua dosa kita, dosa-dosa kecil kita. Kalau dosa besar tu kita kena dengan taubat nasuha lah. Solat taubat. Lepas tu setiap malam, kalau boleh setiap malam solat taubat sunat. Solat sunat taubat 2 rakaat sebelum tidur. And then before tidur tu istighfar 100 kali. InsyaAllah Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita betul-betul, ya Allah, tanam dalam hati kan, kita macam tak nak dah ulang dosa-dosa lampau kita kan. Memang kita manusia biasa, kita pendosa. Kita akan tergelincir ke dosa lembah yang sama kan, lembah dosa yang sama. Tapi kalau kita betul-betul macam ada kesungguhan untuk bertaubat kan, Allah akan ampunkan dosa kita. Sebab pendosa yang sentiasa beristighfar dan bertaubat lebih bagus daripada orang alim yang sombong. Orang alim yang rasa dia dah banyak sangat amalan, tu bahaya sebab dah ada riak.
dah ada rasa sombong, ujub tu sifat syaitan kan. So jangan jadi macam tu. Sebab tu Allah ni kan Maha Penyayang, Maha Pemurah. Allah sayang kat hamba-hamba dia kan. Kalau kita rasa macam, ya Allah banyak ni dosa aku, jangan rasa macam tu. Kalau kita rasa macam sampai rasa tahap macam Allah dah benci aku ke? No, Allah tak pernah membenci setiap hambanya. Tapi kalau kita sedar dosa yang kita buat tu, and then kita still nak buat juga tanpa ada rasa nak bertaubat, baru Allah murka. Tapi dia punya kemaafan dan kasih sayangnya lebih tinggi daripada kemurkaannya. So jangan putus asa dan jangan berhenti putus harap daripada memohon pengampunan daripada Allah. Okay, siap dah pasal tu. Ni aku nak share satu buku, It Start With Us. Alamak, terbalik lah sebab aku mirror kan. It Start With Us by Colleen Hoover. Cerita ni adalah sequel yang kedua. Yang pertama, kejap Yang pertama yang ni, It End With Us. Sumpah best gila novel dia. Aku baca kan, macam biasalah, kalau aku lebih kepada buku-buku novel cinta-cinta macam tu kan. Tak tahulah, maybe sebab aku suka percintaan, aku suka the meaning of love tu. Even aku single, right now aku single lah. Dia mengisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Lily, nama bunga, sweet kan. Lily ni bercinta dengan seorang lelaki yang bernama Ryle kot. Aku tak ingat nama lelaki tu apa. Sekejap, aku tengok apa nama lelaki tu Ryle. Ryle ni dia jenis yang macam bad boy. Dia kerja sebagai surgeon, doktor bedah yang sangat menjaga dia punya tangan lah. Sebab dengan tangan dia buat bedah semua kan. Dia bedah, dia pegang skeptical apa semua tu lah, alat-alatan untuk bedah orang kan. So dia sangat value tangan dia. And then satu hari ni dia bergaduh dengan Ryle. Setelah dia kahwin dengan Ryle, Ryle ni bergaduh dengan isteri dia Lily setelah dia berkahwin. And then rupanya Ryle ni ada panas baran, and then dia selalu pukul Lily. Lepas tu sebab Lily terlukakan tangan Ryle ni, Ryle lempang dia. Adalah macam kisah dia kat sini yang aku kalau cerita pakai mulut macam tak best lah. Korang kena baca lah. Sebab itulah penulisan kan. Dalam penulisan kan ada kata-kata yang menarik, and then dia punya cara penyusunan olahan ayat yang lebih, korang akan macam terbawa-bawa dalam bayangan korang kan. Biasanya kan orang yang suka membaca ni kan suka benda yang imaginary macam tu kan. Macam dia nak lari daripada dunia reality, and then dia rasa macam macam ada something untuk dia isi dunia dalaman dia. Maksudnya dalaman ni. Sebab macam hidup aku banyak bermain dekat dalam kepala otak tau. Aku tak kata hidup aku ni macam mana. Aku rasa aku dah cukup bersyukur lah dengan hidup aku. Bersyukur sebab apa? Sebab aku bukan orang susah. Aku ada duit. Aku tak susah. Aku ada kereta. Aku bukan nak belagak, tapi aku nak cuba compilekan dan listkan senarai kesyukuran aku lah. Aku ada ayah aku sangat baik. Aku ada mak yang bertanggungjawab. Aku ada adik-adik semua bijak-bijak dan baik-baik semua. Adik ipar aku pun semua baik-baik. Aku ada anak buah yang comel. Aku ada bilik sendiri yang aku tak payah share dengan siapa-siapa sebab aku seorang je anak perempuan. Even aku mengaku aku lonely sometimes sebabkan fikiran aku sangat lonely. Aku tak boleh nak menipu diri sendirilah hidup dalam kesunyian. Tapi Alhamdulillah Allah bagi aku kawan yang sangat ramai. Aku ada ramai kawan pangkat adik, pangkat kakak, yang sebaya pun ada. Kawan normal, normal tu sihat daripada sebarang penyakit mental. Ada juga kawan aku yang sama macam aku, sakit mental. Dan aku bersyukur seadanya Allah jadikan aku seorang syahidah. Dan sometimes ada waktu aku tak bersyukur. Kadang-kadang bukan kita bersyukur, kadang-kadang kita terlepas pandang apa yang Allah dah bagi kat kita kan. Daripada sekecil-kecil nikmat, contohnya nikmat bernafas, nikmat tangan, nikmat
mata, hidung, mulut, semua tu dengan dengan organ-organ tubuh badan yang Allah bagi ni, kita boleh menjalani kehidupan macam orang normal. Aku sebenarnya suka semua hidup aku, cuma aku tak berapa nak tak bagi kerja sama kepala otak aku ni. Kadang-kadang orang kata fikirlah positif, cuba fikir, betulkan perception. Tapi disebabkan masalah utama aku, penyakit utama aku adalah penyakit mental, bipolar, and then aku ada cognitive distortion, di mana benda tu menyebabkan aku susah nak berfikir yang baik-baik. Kan orang kata fikir yang baik-baik akan datang benda yang baik-baik kat kita kan. Aku rasa macam kalau aku tak mudah putus asa, aku dah boleh jadi orang yang macam ada kerjaya. Tapi tak apalah, Allah dah tetapkan hidup aku macam ni kan. Aku bersyukur seadanya. Okay, lepas tu lagi satu. Okay, ni dua ni tak ada. Dua novel ni, the sequel ni. Yang pertama ni, yang kedua. Ni It End With Us, ini It Start With Us. Aku rasa macam aku ingatkan It End With Us ni dia dengan siapa-siapa je lah, lelaki pilihan dia kan. Rupanya dia dengan anak dia. Anak dia, hasil kandungan anak dia dengan Ryle, Lily ni lah. And It Start With Us ni aku tak pasti sebab aku baru baca sampai page 352. Tapi best lah, best. So aku nak cuba habiskan. Banyak lagi buku yang aku tak habis baca. Ya Allah, aku tak tahu nak habiskan bila, sebab attention span aku dah berkurang. Macam bila aku tengok rak buku kan, aku terfikir macam mana aku boleh habiskan semua buku-buku ni dalam masa tempoh yang singkat. Sekarang ni aku nak habiskan buku pun, ya Allah, berbulan-bulan. Aku rasa macam semput aku nak habiskan baca, faham tak? Dia macam bila aku tengok buku-buku novel aku yang dulu, yang macam buku H. Lovett, buku Hilal Ashraf, buku Fatimah Syarha, Ustazah Fatimah Syarha, and buku English novel macam Jodie Peacock, apa lagi, John Green, apa lagi buku-buku aku. Sekejap aku tengok rak buku. Banyaklah. Buku Sophie Kinsella, Cecilia Ahern, semua novel-novel favourite aku tu aku boleh habiskan dalam masa tempoh yang sekejap sangat. Sebab tak ada gangguan. Gangguan apa? Gangguan handphone. Handphone tu sendiri adalah distraction yang paling besar sekali. And aku rasa macam, ya Allah, aku rasa macam nak campak handphone aku kat luar. Sebab dekat handphone ni, especially TikTok kan dia laju kan. Kita scroll, kita dapat maklumat dengan cepat. Tapi bila baca buku kan, dia macam ambil masa kan. Kita selak helai demi helai. So macam ambil masa. Tapi actually baca buku ni bagus. Kita dapat ilmu, terapi, yang kita boleh relaxkan minda kita. Kalau kita tengok handphone, biasa kita akan tengok handphone before tidur kan. Sebenarnya handphone ni menyebabkan mata kita akan bertambah tinggi power dia, rabun. Lepas tu dia menyebabkan ada gelombang gelombang wave infra apa entah akan kalau kita pegang kat tangan, dia dekat dengan mata and otak, akan menyebabkan kita susah dan penat susah untuk tidur, dan esoknya kita akan penat, kepenatan, mata penat, otak pun penat. Sebab ada apa tak aku baca tak ingat lah, infra apa entah, dia akan masuk ke mata kita, menyebabkan benda tu memenatkan otak kita. Tapi itulah, kita sekarang kan dunia dah global, dah maju. So semua daripada hujung jari je, dekat handphone je kan. Tapi itulah, aku cuba untuk membaca balik macam dulu. Okay, apa lagi nak cakap? Dah 18 minit. Okay, itu je lah aku nak cerita. Nanti aku sambung lagi buat video. Okay, bye-bye semua.